Okay, hi, Assalamualaikum students, the FP1 and all other students. Okay, today we are going to learn new chapter, function. Okay, I believe that most of you have familiar with this word function since you have learned it during Form 4, Chapter 1. Okay, so this is not something new for you pun. Okay. Okay, dah ready nak belajar? Dah. Okay, good. Dah, madam. Okay, very good. Ah, So if you see my screen macam now, Okay, relation and function, mapping, ordered pairs, graph. Ni boleh tengok sendirilah. Ini revision je. So RM1. So cara kita buat adalah beginilah. Okay, open bracket and then ada set dekat luar. So ni kita panggil ordered pairs and then graph. Okay, represent the relation remainder when divided by 5. Okay, yang ini you kena okay, mana remaindernya? Okay, when divided by 5. So dia nak mapping ordered pairs. Okay, so kalau mapping. Okay. Okay, so kita ada apa? Kita ada 6. Six, and then we have 12. And then we have 18. And we have 24. Kenapa tulisan I buruk sangat ni? Okay, tak apa. Okay, ni senanglah ni You buat sendirilah Okay, mari kita tengok domain, codomain, object, image dengan range First set adalah domain, second set adalah codomain. Okay, domain ini adalah juga dikenali sebagai domain adalah object. madam, Ya sayang. kalau kan yang example 1 tu kan dia C tu ada graph kan. So macam mana graph tu madam? Graf ni buat je 6, 12, 8, 18, 24 dekat bawah. Lepas tu? Sorry madam. Tak apa. Okay, so kita ada kita plotkan lah 6, 12, 18, 24. 6, Lepas tu nak buat garis tak? 12. Tak payah, titik je. Oh, okay. Tak boleh buat garis. Sebab dia adalah pada titik itu dia satu je. Dia menuju pada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 18, 3, 4. Macam tu je. Okay? Alright? Okay madam, thank you madam. Okay, mari kita tengok domain and codomain. So dalam ni case dia 2. So dari P ke Q. So P adalah domain and then Q ini adalah codomain and then so ini objek. So image 36 apa? 6.
ikut susunan ni. 16 dengan 4, 36 dengan 6, 49. Oh, tak juga. Is defined by factor of. Represent this relation using mapping. So, kita kena map dululah macam tadi. Okay. So, mula-mula 16. Lepas tu 36. Kemudian 49. Followed by 60. 4. And then 4, 6, 7, 8, 11. Okay, dia nak apa dengan apa? Factor. So 4 factor dia apa? 16. 16 adalah factor 4, betul? Betul. Okay. Lagi 36 4 juga. Factor dia 6. Sekejap. Oh, 4. 49 7. Kan boleh 36 6 juga ke 6 pun boleh juga. Yes. Boleh. Alright. 64 8 darab 6. 64 kan? So dia boleh 6, dia boleh 8. Tak boleh macam 6 tak boleh 8 sebab darab 8 64, sorry. 6 dia 66 kan. 8 times 8 64. Okay. So sekarang ni kalau dia tanya represent the relation using mapping, okay, done part A. So domain ni adalah domain lah. Ni adalah kodomain. So kalau dia kata domain, domain dia adalah buatlah bentuk set ini 16, 36, 49 and 64. Kodomain 11 ada tak? 11 tak ada. 4, 6, 7, 8. So 11 tak payahlah, tak ada masuk dalam ni. Okay, lepas tu image of 36. Ini juga kita panggil dia sebagai objek. Ini adalah Image. Image. Okay. So sekarang ni kita nak apa? Image of 36. So ini tadi objek. So image of 36 dia adalah 4 and 6. Ada dua lah. This is 4 and Object of 4. So kalau 4, objek dia adalah 16 and 36. Range. Range siapa range? Range. Okay, ini juga digelali sebagai range lah. Range adalah 4, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. Okay. Boleh? Kalau dia dalam bentuk graf. Boleh betul. Okay, ni one to one relation, ni many to one, one to many, many to relation. Okay. Tahulah Okay, so sekarang okay. Definition of a function. Has only one image. Okay. A function is a special type relation where each and every object in the domain has only one image. So macam tadi ada many to many tu tak boleh lah. Dia mesti satu ke satu. However, only two relation are considered as function iaitu, okay. Image dia kena satu sahaja. So kalau many to one boleh tak? Many to one boleh. Okay, maksud dia apa? Maksud dia contoh faktor 36 tadi. Ini tu sebab dia punya image satu.
Okay, cuba tengok. Faktor 36 tadi boleh 4, boleh 9, betul? So ini adalah apa? Many to one ke one to many? One to many. One to many. So boleh ke tak? Adakah dia function? Tak boleh. Tak boleh, Tak. madam. Sebab dia adalah many to one sahaja yang Image dia tak boleh. yang boleh. Okay? Okay, betul. Okay, mari kita tengok which diagram below illustrate a function. Okay. Okay, ini kira apa ni? Apa ni? Many to one ke one to many? Many to one, madam. Yes, many to one. One. Boleh tak? Adakah dia function? Ya, the function. Yes, it is a Function. function. Yeah. Kenapa? Sebab dia many to one. Function betul. Sebab kita dibenarkan untuk Sebab dia many image. to one. Sebab image Image boleh. ada satu saja. Image mesti satu sahaja. Sebab dia dah cakap image mesti satu. Only one image. So cikgu pun dah bold kan. Nanti you all highlight lah. Every object must have one and only one image. Two or more objects are allowed to have the same image. Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Alright, ini pula yang B. Apa ni? One to one. One to one lagi lah function So it is a function. Kalau ini pula? One to many. One One to to many. Ini one to many Bronze tapi dibuat pada cuprum dan stannum. So ini adalah one to many. So adakah dia function? Tidak. Not a function. Dan seterusnya lah. You buatlah sendiri. Okay. Alright. So sekarang ni ini apa? Ini function saja. Kita masukkan saja. F1 masukkan F1. So 2 times 1 2. 2. F3 2 times 3 6. 6. F5 2 2 times 5 dapat 10. 10. Okay. So mapping dia one, two. Tutup bracket, comma. Lagi 3, 6. Tutup bracket, comma. 5, 10. Tutup bracket, comma. And then jangan lupa ada set. Okay, mapping ini apa? Mapping kita kena lukis kan? Tu you buat sendirilah. Tadi cikgu dah buat banyak dah ini ordered pairs. And then si graph pun you buat DIY. Buat sendiri. Soalan tak tanyalah macam ni. Senang sangat ini pun example 6 you buat sendiri. Okay. I nak fokus on vertical line test sebenarnya. Okay, mari kita tengok vertical line test. Apa maksud vertical? Vertical macam ni ke macam ni? Yang melintang. Yes, this is vertical Ini horizontal. So ingatlah vertical Ini vertical. Okay. So dia kata to test whether a given relation is a function ataupun tidak, vertical line test will be used. Dia mesti cut at 1. Dia kata yang pertama sketch, lepas tu yang kedua draw a line parallel to the y-axis. Apa cikgu merepek ni? Astaghfirullahalazim. Sorry. Apa pula? Vertical menegak. Vertical ini vertical. Okay, students, this is a vertical line test. This is vertical. Kalau horizontal, begini. Horizon. Kan kalau horizontal kan ini bumi, ini horizon line horizontal. This is vertical. Okay. So dia kata draw a line parallel to the y-axis. So kalau y-axis macam mana? Okay, Menegak lah kan. menegak kan. So you punya vertical line test ni. So this is your vertical line test, VLT, Louis Vuitton. You all sebut macam mana? Louis Vuitton.
Louis buton dia menegak macam ni. Okay, if the line cut the graph at one point, so dia adalah a function. Kalau dia cut at 2 points, not a function. So contoh kita ada quadratic, straight line, cubic, okay. Cuba tengok kalau cikgu buat vertical line test. Apa jadi vertical? Cut at apa? 1 point, betul? So it is a function. Kalau vertical line test, cut at 1 point juga. Kalau macam ni pun 1 point juga. So tiga-tiga ni adalah function. Boleh? Boleh betul. Okay, so vertical line test. Dia cut at apa? Cut at how many points here? Cut at 1 point. 2. Oh, 1. Oh, ni cut at 1 point je lah, graph saja. Ini jangan kira. Ini tak dikira kat situ. Itu exist. Okay, so it cut at 1 point, so it is a function. Okay. So yang ini cuba tarik. Cut at how many points? 2. Yes, 2 exactly. points. Cut at 2 points. Okay, so adakah dia function? Not a function. Nope. Function. Because cut at 2 points. Okay. Alright, seterusnya. Okay, CD buatlah sendiri. Cikgu habiskan F dengan G. Okay, so tengok dia. Cut at how many points? Cut at how many points setiap ni? Setiap garis ni? Masih lagi cut at 1 point juga. Dia tak overlap pun. Tapi kalau dua-dua pun macam ni. Dia cut at 2 points, so dia bukan function lah. Okay, so this is function. Because it cut at 1 point. Ini function apa kita panggil? Inverse function, reciprocal function. Kalau macam tadi nama dia set function. Ini ada nama? Tak ada. Dia bukan function. Okay, lagi. Ini cut at how many points? Cut at 1 point juga. So dia adalah function. Ni pun ni adalah index function ni. Nanti you akan belajar. Ini log function. So semua ni, kedua-dua ni adalah function. Because it cut at 1 point. Okay, domain and range. Okay, domain tadi adalah value siapa? X ke Y? Values of X. Range adalah values of Y. So ini adalah domain kita. Ini adalah range kita. Boleh? Boleh Okay, so Boleh, madam. Okay, so untuk kita determine range dengan domain ni, kita boleh guna sama ada graphical method atau algebraic approach. Okay. So biasanya student yang senang graphical lah. Okay. Okay, hari ni kita tengok graphical sahaja. Okay, so let's look at this function. Kita besarkan lagi sikit view. Okay, so graphical method. Patut dari tadi kita besarkan kan, baru jelas. Okay. So now graphical horizontal axis adalah yang pada x-axis, meanwhile vertical axis is at y-axis. Okay, let's look at some of this function. Yang pertama adalah x square. So ini kita dah lukiskan untuk you. Okay. So domain dia adalah apa ni kalau kita tengok ni? Mana cikgu dapat negative infinity until infinity? Sebab dia adalah
Sebab dia adalah hilang cepat ni, jap. Okay, because we are looking at this. We are looking at X, ni semua nilai dia ni. Sini kan. Bayangkan macam kita penyekkan graf ni. Dia akan macam tu. Kalau kita penyekkan macam tu So dia akan semua nilai X ni can be possible. So dia adalah daripada negative infinity sampai infinity. That's why ini domain. Infinity. Madam, Ya sayang. tak faham madam. Okay. So ini kita tengok contoh graf kuadratik. So domain adalah nilai X. Okay, so kalau soalan tu tanya apakah possible values for nilai X? Nilai X boleh jadi apa-apa sahaja. Dia tak ada restriction. Dia boleh jadi apa-apa sahaja. Tetapi kalau graf dia Jadi apa-apa sahaja. sebelah sahaja. Contoh, graf dia sebelah saja. Contoh dia bagi graf macam ni. Okay, what is the possible values for this function? Function ini. So dia adalah daripada nilai X dia apa? Infinity. No, daripada kosong? 0 sampai infinity. Yes. 0 itu termasuk. Faham? Okay, kalau dia bagi contoh macam tu, graf. Dia dah bagi you graf. You tafsir daripada graf. Okay, kalau dia tanya what is the domain? So domain dia daripada mana? Daripada kosong juga sampai infinity. Kosong termasuk tak? Termasuk. Okay. Dalam kes ni semua nilai boleh. You tak boleh cakap ini negatif 5. You tahu ke nilai dia apa? Entah-entah negatif 50. Entah-entah negatif 500. You tak tahu. Oh. So the values can be negative infinity ataupun infinity. Yang madam cakap graf tu kita penyekkan tu apa benda pula? Yelah, bayangkan sebab kadang graf tu terangkat dia tak faham. So I suruhlah dia penyekkan daripada straight ni, jatuhkan dia, penyekkan dia. So semua nilai X ni boleh jadi. Okey, faham. Penyek kan. Okey. Madam, Thank you madam. Ya sayang. nak tanya yang X axis tu, dia memang sentiasa domain, lepas tu Y axis tu sentiasa kodomain Ya, mesti. Wajib. Dia dah cakap dah. Okey. Dia mesti domain, dia mesti kita tak panggil kodomain dah lah, kita guna perkataan range. Okay, domain adalah sentiasa X axis. Okay, range adalah Y. The Y values that possible. So macam dalam kes ni, Y dia kenapa kosong sahaja? Kenapa bukan negative infinity? Sebab graf dia yang dia lukis. Yes. kosong. Sebab graf dia memang cun-cun kat kosong. Katalah dia bagi macam tu. Dia bagi bentuk ni. Kita mesti carilah nilai dia berapa ni kat sini. Kita mesti cari. Kalau Itu yang cakap belajar. negatif infinity tak boleh? Itu yang tak boleh. Itu yang kita kena tahu maximum and minimum points. Kan kalau kita lukis graf kuadratik kan, you all belajar guna completing the square tu kan dapat maximum and minimum point. So inilah dia. So katalah you dapat X minus X plus 2 square plus 0 contoh. Tak apa. Nanti I tunjuk lagi. So dia akan berubah lah dia punya tu. Nak padam sekejap. Tak boleh padam. Ush, Daniel, handsome. Okay. So dalam kes ni domain kita adalah daripada negative infinity sampai infinity. Tetapi range dia adalah start pada kosong. Sebab dia tak ada
Sebab dia punya point dia minimum. Kita panggil minimum point dia adalah pada kosong. Tapi kalau dia graf dia sudah bergerak ke bawah, so there you have to find the new minimum points. Okay? Understand, student? Understand, madam. Yes, madam. Okay. Alright, mari kita tengok X cube pula. Graf X cube ni macam ni. Okay? Macam tu. Okay, so kita jangan tengok jawapan dulu. Kita tengok dulu domain dia. Domain dia apa? Domain, apakah nilai Domain. X yang boleh jadi? Negatif X dia boleh jadi infinity apa-apa dengan pun. positif. You tak boleh cakap ini negatif 5. You tak boleh cakap ini 7. Mana yang boleh you Infinity. punya pandai. Entah-entah silap graf ni dia panjang lagi. Ke bawah macam tu So kita pun tak tahu dia lukis ratio graf ni berapa kepada berapa. So apa yang kita boleh kata adalah the domain for X cube is from negative infinity until infinity. Meanwhile for range pun sama. Range dia boleh apa? Boleh Boleh jadi apa saja. tinggi. Kita pun tak tahu Infinity tinggi lah. ni berapa. Okay, so infinity Betul. until negative infinity. Okay. Okay, macam mana graf set? Root function ataupun set function. Tulis set function. Okay, so graf set function itu macam tu dapatnya. Macam lukisan ni. So domain dia apa? Domain adalah nilai X. Okay, so dia adalah daripada kosong. Di mana kosong itu include until infinity. Meanwhile range dia adalah nilai Y. So pun sama juga kosong sampai infinity. Okay, kita tengok 1 over X square. Graf dia macam ni. So apakah domain dia? Domain dia adalah daripada negatif infinity. Lepas tu dia stop kat kosong. Ada kena kosong tak? Ada kena kosong tak? Ada kena ke kosong? Tak kena Tak tu. kena. Tak Dia kena. terberhenti. So kosong tu exclude. Kosong tu exclude. Okay, and then disambung balik dengan kawan sebelah dia. Mula-mula ini yang bahagian kiri. Left. Ini yang bahagian right. Dia tafsirkan daripada 0 until infinity. Okay, ada student tanya, Madam kalau bukan 0 kenapa bukan 1? 1 tu include lah Madam. Okay, sekarang I tanya you. Kenapa dia start pada kosong? Kenapa bukan 1 include dia tulis? Sebab kita tak tahu tu satu ke bukan. Yes, kita tak tahu. Entah-entah itu 0.1. 0.1 boleh tak? Boleh? 0.9 boleh tak? Boleh? 1000 pun boleh kan, madam? 1000 memang boleh lah. Itu infinity. Itu tak menggambarkan 1 dengan kosong ni. Cikgu nak mengatakan yang antara kosong dengan 1 ni, there is so many values lies in between 0 and 1. Dulu belajar dekat sekolah rendah. Lepas 01, lepas 12, lepas 23 dan seterusnya. Dah belajar sekolah menengah, tahu dah antara kosong dengan 1 ada 0.1, ada 0.2. Ada 0.002 So that's why kita tak boleh cakap dia 1. Dia hanya tak boleh kosong. Tu 0.1 mungkin boleh. Okay. So itu dia. Okay. Kalau cikgu bagi soalan baru. 1 over given function 1 over X minus 2. Macam mana nak lukis? So kalau yang tadi graf 1 over X, macam mana kita nak lukis? Kita akan cakap X cannot be 0. Tak percaya cuba tekan kalkulator 1/0 dapat apa? Math error. Math error. So X cannot be 0. The denominator cannot be 0. So macam dalam case ni, X minus 2 cannot be 0. So X cannot be 2. 2.1 boleh? Boleh? 1.9 boleh? Boleh? Yang tak boleh hanya 2. So graf dia akan rupa macam ni. Graf untuk 1 over X minus 2 tu.
Dia tak boleh dua. So titik. Ni macam ni. Inilah graf untuk 1 over x minus 2. So kalau ditanya apa domainnya? Domainnya apa? Domainnya semua nilai boleh. Sini yang left hand side ni. Left hand side ni kita tafsirkan dia daripada negative infinity sampai siapa? 2. And then sambung. Union 2 sampai infinity. Boleh ke? Boleh, madam. Oh. Boleh, madam. Itu adalah domain. Itulah domain domain. So kalau range dia apa? Range yang tak boleh kosong kan? Dia tak Tak kena boleh exist kan? So negative infinity until 0, union 0 until infinity. Infinity. Okay. Okay, ni absolute dia tengoklah sendiri Okay, ni graf eksponen. Mana dia dapat graf eksponen ni? Dia plot sebenarnya. Dia plot lah E1 ke? You type E to the power of X. Memang inilah graf dia. Okay. So dia masukkan lah sebenarnya So kalau X tu negatif 5 apa jadi, negatif 2 apa jadi, kosong apa jadi, 2 apa jadi, 5 apa jadi. Cuba tekan calculator you all. Tolong tekan. E to the power of negative 5. Dapat berapa jawapan? Tadi apa benda? E berapa? Tekan E to the power of negative 5. Negatif 5 kan? Madam, saya dapat tempat perpuluhan. Memanglah. Oh. Perpuluhan berapa? 6.7379 kali 10 negatif 3. Okay. Berapa? 6? 6.737. Okay, dah. 6.7. 73. Okay. Apa maksud 6.7 times 10 to the power of negative 3 ni? Maksudnya 6.7 ni alih 3 tempat titik perpuluhan. So, jawapan dia sangat kecil. 0.0. So kalau ini 1, dia adalah dekat sini. Dekat kecil ni. Makin kecil. Tapi dia tak ada pun sampai negatif. Dia tak akan bagi negatif. Madam, Ya. macam mana boleh dapat E tu, madam? Saya... Itu tekan je kat function. Shift in. Yang ada E tu. Kan EX. E tu warna kuning kan? E tu warna kuning. So kuning. kenalah tekan shift. Sampai jumpa. Terima kasih. Okay. Okay, alright, good. Semua orang dah baru belajar lah E tu apa Okay, cuba tekan E negatif 2 pula. 0.12. 0.12. So di atas sikit daripada yang tadi. So dia makin naik. Okay, cuba tekan E to the power of 0. Kenapa? 1. Saya 1. dapat 0.135 tu. Yalah, 0.135 ke apa ke, yang penting dia perpuluhan Okay, E to the power of 0 adalah 1. So that's why dia cut pada 1. Dan dia semakin menaik. You tak percaya, you check lah. Masukkanlah nilainya sendiri. Nilai Tapi sendiri. disebabkan kita dalam tajuk function ni, we only are required to sketch. Sketch tu maksud dia apa? Sketch tu maksud dia macam tu. Lukis. Lukis. Dia bukan lukis. Kalau lukis tu draw. Laka. Dia melakar sahaja. Dia asal tak melanggar Drafting, peraturan draft. je. Tapi dia bukan menggunakan kertas graf. Okay. So lagi senang lah sebenarnya. So you hafal je lah bentuk dia. Okay.
So ini adalah type of function tadi. Cikgu dah sentuh dah sebenarnya. Okay, mari kita lukis y equals to 3x minus 6. Macam mana rupa y equals to 3x minus 6? Semua orang recall balik macam mana nak lukis straight line. Ini apa? Ini gradient. Ini apa? Gradient. Y intercept. Y intercept. So intercept dekat Kesan y. negative 6. Negative 6. So dia positif. So dia menaik. Dia Menaik. mesti cut dekat negative 6 tu. Okay. So bila kata lakar macam ni je you all. Yang penting-penting je. Ada x, ada y, ada function. Y equals to 3x minus 6. Okay, ada special dekat sini. Any point that cut at x-axis or y-axis, you kena bagi tahu nilai dia apa. So at x-axis ni, y adalah 0, betul tak? Betul tak? Any point at x-axis ni, y dia apa? 0. Y dia dia kosong. 0 madam. Kalau dia dekat atas, y dia sudah jadi 1. Kalau titik ni kat sini, y dia sudah jadi 5. Tapi sekarang ni semua dekat x-axis. So mulai hari ni, apa-apa point, any point that lies on the x-axis, the y is equals to 0. So you substitute 0. 3x minus 6. 6, 3x. So x equals to 2. So you kena tulislah 2. That is what we meant by sketch. Ini ada, axis ada, 4 markah. Boleh? Okay, itu baru sketch. And then dia minta domain. What is the domain? Domain dia apa Domain. semua? X. Object. Domain adalah nilai x. What is the possible values for x? 2 lah kan? Everything. Domain. X, Possible values of x boleh jadi apa-apa sahaja. Oh, apa-apa sahaja. Range dia apa? Y boleh jadi apa? Range dia boleh jadi daripada negative infinity dengan infinity juga. Okay ke you all? Okay, madam. Sebenarnya straight line ni dia sentiasa sebenarnya domain dengan range dia semua ni all real numbers. Semua ni negative infinity. Sebab dia straight line, dia okay je semua. Dia sama macam cubic. Cubic pun macam tu juga. Semua nilai boleh. Semua nilai x boleh. Nilai y pun semua boleh. Hafal lah Domain and range for all function. Okay, so kalau graph y equal to x, you buat sendiri. Ni semua cikgu nak you buat sendiri. Okay, cikgu nak highlightkan yang C ni. Sekarang ni dia dah lain sikit. Sebab dia ada apa? Ni dia dah ada. Dia nak x is greater than negative 2 sahaja. Okay, so cara you lukis ini bila dia dah bagi restriction. Ini dia panggil restriction Sayang semua, nampak ni? Ini restriction. Dan kita tahu kalau nilai x ni restriction untuk apa? Domain ke range? Domain madam. Domain sayang. Domain. Domain. Buat X. Salah kejap lagi. X apa semua? Domain ke range? Domain. Okay, domain Domain so kita betul. dah tahu dah sebenarnya domain dia adalah sebenarnya automatik, cikgu tak lukis, cikgu dah tahu dah domain dia adalah apa maksud x lebih besar daripada negatif 2? Dia adalah daripada negatif 2 sampai Negatif 1. Kenapa Sampai? 1 madam? sampai infinity. Negatif 2 include ke exclude? Exclude lah kan madam? Exclude. So dari situ kita dah tahu dah jawapan domain. Tapi range nak tahu kena lukis. Otak kita pun tak pandang agak Madam. Hmm. Madam. Ya. Kan dia greater than negative 2 kan?
So bukan sepatutnya negatif 1 ke? Jadi dia nak X tu lebih besar daripada negatif 2. So maksudnya negatif 1 tu infinity lah kan? Cikgu dah cakap tak boleh membuat kesimpulan. Tak semestinya kosong tu dia 1. Tak Oh. semestinya bukan kosong tu dia 1. Sebab dia dekat tengah-tengah ni ada macam-macam nilai. 0.1 tak boleh? Boleh? Boleh. So bila dia kata negatif 2, X lebih besar pada negatif 2. Negatif 1 kat sini, perjalanan daripada negatif 2 sampai ke negatif 1 ada macam-macam nilai kat sini. Okey madam. Sudah faham. So tak boleh lah you cakap kalau bukan negatif 2 tu negatif 1. Tak boleh. Jangan pandai-pandai. Ikut saja soalan. Alright, Kita madam. jangan membuat kita punya assumption. Okey, So madam. dia kata tak boleh negatif 2 sahaja yang kita exclude. Okay. So mari kita lukis 6 minus 2x. Macam mana nak lukis? Susun dulu negatif 2x plus 6. Ni bentuk ni baru kita familiar. Sebab kita nak compare dengan y equal to mx plus t. So m kita, gradient kita adalah negatif. So kalau gradient negatif, dia kena apa? Dia kena turun ke naik? Dia kena turun. Turun. So c dia adalah pada 6. Okay, sebab C ni y-intercept dia kan. Okay, so sekarang you ambil lah pembaris you, buatlah macam tu. Okay, so you dah lukis, buat axis dia, ini X, ini Y, labelkan. Ini graf apa? Graf 6 minus 2X, fx. Okay. Okay, cikgu kata, okay. So sekarang domain dia apa? Okay, tetapi sayang dengar. Dia kata restriction X ni tak boleh macam-macam. Cikgu tak boleh buat sepanjang-panjangnya. Cikgu tak boleh tarik panjang-panjang macam tu. Tak boleh. Cikgu kena lukis sampai negatif 2 sahaja. Ni negatif 2. Negatif 2. X kena negatif 2. Kalau kita dah terlukis panjang-panjang macam tu, kena padam lah. Sebab sudah ada restriction. Boleh semua? Boleh, madam. So once dah ada restriction, is there any restriction for Y as well? Kalau dia dah bagi restriction untuk X, nilai Y ni akan terberhenti tak at one point? Ke boleh jadi infinity juga? Akan Boleh. terberhenti. Dia akan terberhenti juga. So we have to find what is the maximum for nilai Y ni. Berapa banyak dia boleh pergi. So kena ganti. So gantilah when X equals to negative 2, apa dia? So F, masukkan. So masukkan F negative 2. F negative 2. 6 minus 2, negative 2, berapa tu? 10. Betul? Negative 2 times negative 2, you get 10. You get 4. 6 plus 4, you get 10. So paling tinggi you boleh pergi, nilai Y dia boleh jadi Y equals to 10 sahaja. Okay? So range dia adalah apa? Kita mesti letak yang paling kecil. Walaupun kita tahu 10, tapi cikgu tak boleh tulis 10 negative infinity macam ni, salah. Di bawah ni nilai Y ni negative infinity kan? Y ni boleh jadi apa-apa nilai kan? Cikgu tak boleh tulis macam ni. Cikgu kena tulis yang lebih kecil ni dekat hadapan. Negative infinity until 10. Ni tak boleh. Kita kena susun daripada nilai kecil ke besar. Faham ke? Faham. Okay, kalau nak tahu faham ke tak, kena buat latihan. Okay, so cikgu rasa cikgu stop sampai sini. Nanti you overwhelm. You try buat dulu linear. Tapi ini dah tak ada restriction dah, senang. Okay, tapi ini sudah ada restriction, sayang. Tengok sini. Kalau tadi restriction 1 je, ini ada sampai 2 restriction. X boleh jadi 0 sampai 4 sahaja. So, lukis betul-betul. Okay? Boleh semua? Next class, I will continue with quadratic. Okay. Madam. Ada soalan? Hmm.
Ada soalan ke kesayangan semua? Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Madam, Sayang. kalau yang macam yang soalan yang Madam kata tadi tu kan yang dia ada apa tu? Yang bawah tu dia ada limit tu kan? Apa yang ada? Tak dengar lah yang apa you Dia cakap. punya kan dia punya simbol yang Madam suruh kita orang buat tu, simbol dia greater or equal kan? Nombor berapa ni? Yang Madam suruh kita orang buat tadi tu. Kan? You Bawah are tu. talking about this Dia chapter bulatkan ke? tu. Chapter mana ni? Yes. Yang Madam bulatkan, soalan Madam bulatkan Oh, tu, nombor Madam. 9 ni. Kan dia punya nilai tu kan ada equal. Greater or equal kan. So kalau yang atas tu kan kalau greater sahaja still include negative 2 tu. Exclude. Kalau ni. Yang tadi exclude. Yang ni include. So dia Kena punya ikut lah. Kalau yang include lah. Kena masukkan lah 0 sampai 4. Kena include lah. Kena close bracket. Okay? Okay, faham. Kena close bracket. Bagus. Dia dah compare dah. Betul? That's why 10 I tadi ni, I buat 10 ni open bracket. Sebab dia exclude. Tapi you bila dah simbol include nanti ni, you punya nilai Y akan include juga. Iaitu close bracket. So you buat dulu. Nanti I tengok. Okay? Bagus. Lagi soalan lain? Tak ada, Madam. Okay, tak ada. So cuba digest betul-betul. Yang ni pun banyak juga dah kita discuss. Ada beberapa page ni. So you lengkapkan sampai page 9. Okay? Alright. If you have no other question, we stop here. And I'll see you next class. Okay? Okay, Thank you everyone for your great participation. Okay, bye. madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Madam. Salam. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank madam. you. Thank you, madam. Terima Terima kasih, madam. Novel